pun dah bermula. Maka harapan saya semoga kita dapat belajar sesuatu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Yang kasih. Berusaha Tuan Haji Muhammad Nizam. Saya Terima mohon kasih. undur diri ya. Terima kasih Haji. Semoga dimudahkan urusan Tuan Haji, insya-Allah. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Tuan Haji Muhammad Nizam Nordin. Alhamdulillah kita punya partisipan pun setiap saat masih makin berinjak, makin bertambah ya. Saya mohon tuan-tuan dan puan, ketua bahagian, ketua unit, juga sahabat-sahabat warga betul mendaftar, warga-warga pejabat pendaftar boleh sama-sama ya saling mengingatkanlah tentang program kita pada petang ini supaya dapat meramaikan lagi majlis-majlis ilmu seperti ini, insya-Allah. Baik, seperti semua sedia maklum, petang ini kita akan mendengar sedikitlah seberapa ringkas dan padat yang lebih baiknya untuk kita sama-sama dapat memahami, mengadaptasi dan seterusnya mengamalkanlah, iaitu kupasan DNA Integriti bilangan 4 tahun 2021 yang bertajuk hapuskan rasuah gaji versus berkat. Ya, kita tahu gaji ni sangat objektif, kita tahu 25 hari bulan, tak kira apa pun berlaku, ya kadang-kadang tak sampai 25 kan, 24, 23 pun gaji dah masuk. Macam untuk bulan ni, supposedly hari ni 14 hari bulan gaji masuk, rupanya hari Jumaat gaji dah masuk. Alhamdulillah, bercakap tentang gaji ni sangat objektif, kita tahu bila masanya. Cuma bercakap tentang berkat ini yang sangat subjektif, sangat-sangat dry topik ini. So saya percaya dengan kredibiliti tuan penceramah kita Encik Ridwan Ahmad yang sangat-sangat berpengalaman, sangat-sangat berkemahiran, juga terlatih ya dalam perkara-perkara berkenaan dengan integriti dan juga rasuah. Tanpa membuang masa, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Ridwan Ahmad, Ketua Unit Integriti, untuk membuat kupasan bagi DNA Integriti bilangan 4 tahun 2021, hapuskan rasuah gaji versus berkat. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Najib atas pengenalan sebentar tadi, dan juga terima kasih kepada Puan Suriani yang telah menguruskan jemputan dan minta saya untuk berkongsi sedikit mengenai dengan rasuah pada hari ini. Okey, saya yakin kita ada kat sini ada 58 orang staf, pejabat pendaftar dan juga yang lain-lain. Tak apa, hari ini kita berkongsi, mungkin akan 1 jam ataupun mungkin direct sikit, paling kuat pun 5 jam saya akan bercakap. Okey, kalau siapa yang tahan lah. Okey, tak apa, kita santai-santai saja petang ni. Saya akan share dulu slide saya sebentar ya. Okey, tajuk yang diberikan pada saya adalah hapuskan rasuah gaji versus berkat. Okey, ini berkaitan pada DNA Integriti bilangan 4 2021. Seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, kita memang ada keluarkan DNA Integriti, iaitu just a simple poster yang untuk mengingatkan kepada warga UiTM ke atas apa-apa isu. Dan isu yang baru-baru ni kita banyak keluarkan mengenai rasuah. Sebab apa? Kita nak warga faham, sedar betapa buruknya rasuah dan betapa perlunya staf memainkan peranan dalam menghapuskan rasuah. Jadi bila kita sebut kata rasuah, kita kaitkan juga bersama dengan gaji dan keberkatan kat situ. Okey. Suka saya ingatkan, saya bukannya ustaz, jadi apa-apa itu kita lebih kepada kefahaman kita masing-masing. Okey. Sorry saya nak start berat pula slide. Okey. Objektifnya staf memahami definisi rasuah dan staf mengetahui dan menjalankan peranan dalam pembudayaan integriti. Ini adalah benda simple ni yang saya cadangkan untuk semua yang menghadiri program pada hari ini. At least kita faham apa itu cara basicnya, apa itu rasuah, dan juga kita tahu apakah peranan kita dalam pembudayaan integriti sekaligus dapat menghapuskan rasuah itu di UiTM. Okey. Okey, sebelum mula saya akan membuat pop quiz. Di mana bila pop quiz ini saya memerlukan kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk membuka telefon masing-masing dan type
slido.com. Okay. Type dia slido.com, buka je any browser, slido.com. Lepas tu masukkan event code pada hari ini itu 1603. Okay, cari je slido.com. Okay, dan masukkan kod 1603. Dah bersedia ke Cik Najib bersedia? Dah buka ke? Sekejap belum. Okay. Buka slido.com. Kod dia 1603. Okey, ini untuk tanya soalan ni. Bukan, saya bagi kuis soalan ni. Oh, okey. Dia memang kosong kat sini. Dia memang type your question Cik Rizwan. Bukan, dia ada dua. Satu poll, satu lagi question. Okay, saya Okay. tak tekan lagi soalan, tak keluar lagi soalan. Okay, dah buka, sudah buka slido.com? Okay, kalau buka saya tekan next Okay. Nampak tak poll kat sebelah tu? Adakah anda berintegriti? Jawab ya ataupun tidak. Nampak tak? Nampak. Okay, jawab ya ataupun tidak. Okay, hari ni kita akan tengok staf pejabat pendaftar. Adakah mengakui diri mereka berintegriti ataupun tidak? Kita ada berapa orang sekarang ni? Kita ada 63 maksud saya. Okay, 60 orang lah lebih kurang. Adakah anda berintegriti? Baru 16 orang yang jawab. Lagi teruskan. Okay, teruskan. Kita perlukan at least 60 orang menjawab, staf jawab daftar yang hadir pada ini. Okay, bagi yang baru masuk, type Google slido.com, masukkan kod 1603 dan akan nampaklah soalan kat situ. Adakah anda berintegriti? Okay, baru 25 orang yang menjawab. Lagi tak gerak ni, baru 25 orang Dia orang cari pilihan jawapan lain kot, tak ada Dua je. Dua je. Right, tak tahu ni staf jawab daftar ni. 92% sekarang kata ya mereka berintegriti. 8% katakan tidak. Dia baru 27 orang jawab. Kita ada 60 orang sekarang. Lagi bahagian dah tu minta kawan-kawan lain tu untuk isi. Kita ada ni ramai 60 orang ke tak dengar saya cakap ni. Dengar, suara jelas. Jelas Oh, 29 orang. Okey, sebab apa jawab ni jumlah yang sama juga kita nak tengok soalan-soalan yang selepas ini. Okey, baru separuh menjawab. Dekat PC boleh ke Cik Ridwan? Boleh, masuk kod tu je. Agaknya dia orang ni ikut live, ikut handphone, jadi nak kena buka balik dekat handphone tu. Dekat PC pun boleh. Okay, kita stop at 40 lah, 40 orang Lagi 8 orang lagi. Okay.
Mungkin ada yang nak jawapan 50-50 kau jadi soalan. Dia tidak dan juga ya. So Ataupun tak pasti. mungkin kot dia mengharapkan pilihan macam tu ada kot. Tak ada, dia simple ni. Yo, kita ada 70 orang ni partisipan ni. Okay, good. So, expect banyak lagi lah. Okay. Dah 34, 35. Okay. I think kita stop kat sini. Okay, 37 orang menjawab. Okay, 38 89% mengatakan mereka berintegriti dan 11% mengatakan mereka tidak berintegriti. Okey, ini apa yang dijawab oleh tuan-tuan dan puan-puan. Dia tak ada betul, tak ada salah. Okey, sebab integriti itu terlampau subjektif untuk dicakapkan. Okey, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Bersedia? Okey. Anda yakin ke anda berintegriti? Soalan seterusnya. So, yang 38 orang tadi jawab semula. Anda yakin ke anda berintegriti? Okey, 15 orang, 16. Okey, lagi 10 orang lagi tadi. Okey. See, the graph dah bertukar ya. Tadi 89% mengatakan mereka berintegriti dan 11% mengatakan tidak. Tapi bila kita bersoalkan lagi sekali, adakah anda yakin? Persoalan itu mulalah muncul. Okey, kita ragu-ragu pula tahap integritinya diri kita. Okey. Jadi kita dapat apalah kita dapat simpulkan kat sini apabila kita bertanya lagi mengenai dengan tahap integriti memang mana-mana pun orang bila kita soalkan lagi integriti dia akan mula persoalkan. Mulalah kita akan fikir cara lanjut. Okey, adakah sepanjang masa kita berintegriti? Okey, ataupun tidak dan sebagainya. Okey. Jadi tak apa, kita tengok balik. Nanti kita pada hari ini kita akan belajarlah apa itu yang dimaksudkan dengan integriti dan rasuah dan sebagainya. Okey. Trend dia memang berubah. Sebab tu saya kata mula-mula tadi, integriti ni amat subjektif. Okey, untuk kita ukur. Next. Okey. Siapakah kita? Okey. Saya nak kupas DNA integriti tu nak tanya dulu. Kita ni siapa? Okey. Kita siapa? Kita merupakan staff UiTM, University Technology. Okey, dan juga kita sentiasa ingat UiTM sentiasa di hati kita, di hatiku. Ini adalah lambang kita sebagai warga UiTM, staff UiTM. Lambang inilah yang kita bawa ke mana-mana saja. Okey, ingat ni, ke mana-mana saja ingat. Orang tahu kita kerja UiTM. Okey, kalau dulu sebelum PKP, sebelum pandemik datang, di kedai mamak penuh baju bekai UiTM. Sampai tak tahu siapakah yang pekerja dia ataupun pekerja UiTM kat situ. Okey, contohnya kan. Okey, di media sosial kita, di Facebook, Twitter, adakah kita bawa nama UiTM bersama? Kebanyakannya ya. Memang orang akan nampak bila tengok je siapa yang komen tu, buka link, staff UiTM. Dengan bangganya bekerja di UiTM Shah Alam, bekerja di pejabat pendaftar, jawatan timbalan mendaftarkan bahagian caraan perkhidmatan contohnya. Okey, benda-benda macam tu orang tahu siapa kita.
kita adalah trademark. Okey. Dan juga kita perlu ingat kita adalah penjawat awam ataupun lebih tepat kita adalah pejabat badan berkanun. Okey, jadi sepanjang masa daripada awal kita masuk kerja sampailah ke hari kita pencen, kita adalah warga UiTM. Kena ingat tu. Jadi self belonging tu kena ada. Kita faham kita adalah milik UiTM dan UiTM adalah milik kita bersama. Okey, kita sentiasa jaga image ni sendiri, okey. Jadi, bila kita sebut pasal staff kita adalah warga UiTM, majoriti daripada kita staff UiTM adalah orang yang dewasa. Okey, ada 18 hingga 60 plus tahun ke atas. Okey. Ada semua ni kebanyakan ni kita almost all lah kita berpelajaran. Okey, kita ada ilmu, sekurang ni SPM pun ada, tak ada masalah. Kita ada pelajaran. Kebanyakan kita adalah muka pendidik, tak semestinya academician yang mendidik. Staff non-akademik pun ada juga pendidik. Okay. Kita muka pemimpin. Majoriti staff UiTM adalah pemimpin, tak semestinya memimpin di pejabat, pemimpin di rumah dan sebagainya. Okay, kita alhamdulillah masih sihat ataupun waras lagi. Kalau tak waras, hantar pejabat penainul kan. Okay. Jadi mengapakah kita perlu ada peraturan? Okay, bila kita masuk UiTM macam-macam kita nak buat, tapi macam-macam kita kata tak boleh lah, tak boleh ni. Kenapa perlu ada peraturan? Okay. Bila kita sebut pasal benda ni, saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan kepada konsep kerusi. Apakah yang dimaksudkan kerusi? Okay. Kerusi ni bukan satu analogi, satu simbol. Kerana dengan kerusi ni kita ada gaji. Saya yakin pejabat mendaftar, staf pejabat mendaftar, setiap kali bila lapor diri saja, nah ini tempat awak. Ada kerusi dan meja je. Ada tak staf pejabat mendaftar yang tak dapat kerusi? Okay. Semua ada. InsyaAllah ada kerusi masing-masing. Kecuali yang lapor diri waktu PKP dia tak dapat masuk office lagi. Tak adalah kerusi ni lagi. Tetapi kerusi itu ada simbol, ada gajinya. Setiap kerusi kita ada kemuliaannya. Okay. Ada rahsianya. Yes. Siap daripada kita pemegang rahsia yang ada di UiTM. Ada amanahnya. Ada tugasnya. Ada ujiannya. Dan yang pasti ada batas kuasanya. Ingat tuan-tuan dan puan-puan sekarang duduk atas kursi. Kursi apa? Kursi yang ada di pejabat daftar. Pejabat daftar di mana? Di UiTM. Kita ada, setiap jawatan kita tu ada batas kuasanya. Perlu ingat tu Setiap kali nak buat jahat dia ingat, oh aku ada batas kuasa, aku ada sebagainya. Ingat kursi kita. Okay? Dan situlah datangnya keberkatan nanti. Jika kita ikut, tengok gaji kita, tengok kemuliaannya. Kita jaga kerasaannya, kita jaga amanah yang diberikan, jaga tugas kita, jaga dan jalankan ujian yang ada. Dan jaga batas kuasanya, datanglah keberkatan nanti. Okay? Sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab amanah kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya. Maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya. Kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Dan pada ketika itu manusia dengan persediaan yang ada pada sanggup memikulnya. Ingatlah sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Ingat. Kita telah digunakan tanggungjawab kita sebagai khalifah Allah. Kita kena pegang tanggungjawab dan amanah kita sebagai manusia di muka bumi ini. Okay? Walaupun telah diberi kepada gunung ganang, semua menolak. Kita sebagai manusia yang sanggup memikul tanggungjawab. Jadi kita bawa balik kepada tanggungjawab kita sebagai staf. Apa? Adakah kita laksanakan tugas dengan baik? Itu kita tengok. Okay? Kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri di sisi Tuhannya pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang 5 perkara, iaitu tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, tentang masa mudanya, untuk apa yang dia gunakan, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan, dan dalam hal apa hartanya tersebut dia belanjakan, dan apa sahaja yang telah dia lakukan dari ilmu yang dimilikinya. Riwayat Al-Tirmizi. Ingat, kita akan ditanya mengenai 5 perkara ini. Bagaimana kita enjawabkan, kita dapatkan gaji kita, keberkatan kita itu akan ditanya. Apakah tanggungjawab kita sebagai pemilik kerusi? Apa? Tanggungjawab kita banyak. Okay? Jadi pada hari pertama kita lapor diri kepada UiTM, saya suka untuk ingatkan tuan-tuan dan puan-puan pasal surat aku janji. Okay, mana dalam surat ini yang kita telah tanda tangan pada hari pertama kita melapor diri merupakan satu manifestasi apa yang kita janjikan kepada UiTM. Okay,
Mana kita berjanji akan sentiasa taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong Negara Kerajaan dan UiTM. Akan sentiasa melaksanakan tugas dengan cermat, bersungguh-sungguh, cekap, jujur, amanah dan bertanggungjawab. Tidak akan membelakangkan kewajipan kepada UiTM demi kepentingan pribadi. Tidak akan berkelakuan dengan cara yang mungkin boleh menyebabkan kepentingan pribadi bercanggah dengan kewajipan kepada UiTM. Tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh menimbulkan syak yang munasabah bahawa tuan telah membiarkan kepentingan pribadi bercanggah dengan kewajipan kepada UiTM sehingga menjejaskan kebergunaan sebagai seorang pegawai UiTM. Tidak akan menggunakan kedudukan sebagai seorang pegawai UiTM bagi faedah diri sendiri. Tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan atau mencemarkan nama UiTM. Tidak akan membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau memajukan tuntutan saya atau pegawai lain berhubung dengan atau terhadap UiTM. Dan tidak akan ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan sebagai ingkar perintah. Ini adalah 9 perkara yang kita telah janjikan, di mana sesungguhnya faham jika disabitkan kerana melanggar aku janji ini, kita boleh dikenakan tindakan tata tertib mengikut Akta Badan-Badan Berkanun, Tata Tertib dan Cecah 2000 Akta 605. Jadi apabila kita tengok 9 perkara ini, dia telah jelas merupakan satu kawalan untuk mengelakkan kita terlibat dengan apa-apa salah laku. Juga dalam ni kalau kita perhatikan, ada juga elemen rasuah, yang mana kita kena hindari rasuah. Nanti kita akan sembang balik apa yang ada dalam ni. Sebab kalau you langgar, you menerima rasuah, ada perkara yang kita ambil tindakan dekat sini. Okey. Jadi, apakah ia integriti? Kita tak masuk lagi siapa itu rasuah. Kita jelas kukuhkan dulu nilai integriti kita dulu. Jadi, untuk menjawab soalan integriti itu, buka balik slido.com tadi. Okey. Sila type apa itu integriti. Type lah apa-apa yang tuan-tuan dan perempuan fikirkan apa itu integriti. Kod yang masih sama 1603. Type lah apa. Apa yang you all tahu pasal integriti. Boleh ke? Simple word je, tak ada masalah. Okey, jujur dan amanah dalam menjalankan kerja yang dilakukan. Okey, ni mesti Cik Najib menjawab. Jujur, ketelusan. Amanah. Okey. Jujur dan profesional. Disiplin. Meletakkan dan melaksanakan sesuatu pada tempatnya. Amanah dan jujur dalam pekerjaan. Okey. Amanah. Okey. Encik Allah Akbar. Tak ada tu. Okey, jujur, amanah, tanggungjawab. Buat sesuatu yang betul, benar. Tak ada siapa yang nampak. Jujur, amanah dan bertanggungjawab. Okey. Jujur, tidak mencemar nama baik dan jabatan. Okey, betul. Okey. Okey, nampak apa yang tuan-tuan dan tuan-tuan puan tulis kat sini merupakan satu benda yang positif. Benda-benda yang kita fikirkan, oh, integriti adalah benda-benda yang murni. Adakah kita balik pada diri kita, adakah kita ada elemen kemurnian ini? Adakah kita ada elemen integriti itu dalam diri kita sepanjang kita bekerja dalam UiTM? Itu tuan-tuan dan perempuan yang perlu jawab dalam diri kita masing-masing. Okey? Okey, saya teruskan Okey. Okay, Warren Buffett pernah cakap, you look for 3 quality, integrity, intelligence and energy. And if you don't have the first, the other 2 will kill you. You think about it, it's true. Ingat di jabatan tuan-tuan dan puan-puan, tengok ada tak ketua jabatan yang penuh berintegriti, intelligent dan bersemangat untuk melakukan kerja. Adakah apa yang dirancangkan berjalan? Yes, for sure akan berjalan. Tetapi jika dia betul-betul dia pandai, dia betul bersemangat tetapi dia tidak mempunyai integriti, dia ikut dia bend the rule lah, langgar peraturan sana peraturan sini in order nak sampai nak dapatkan apa yang nak tu,
nampak benda itu walaupun tercapai mungkin akan berikan implikasi yang teruk kepada jabatan. Itu kita boleh nampak sendiri. Okay. Live so that when your children think of fairness, caring and integrity, they think of you. Ingat apa yang kita lakukan, anak kita akan tengok. Kalau anak kita kata, oh nak fikir pasal integriti, dia akan cakap, oh dia fikir papa dia, ayah dia, mak dia. Mak bapak dia tunjukkan nilai integriti dalam keluarga. Maknanya tidaklah mencuri di sana, ambil rasuah ke apa dan sebagainya. Okay. Integrity is choosing courage over comfort, choosing what is right over what is fun, fast or easy, and choosing to practice our value rather than simply professing them. Maksudnya kat sini, kita adalah minta pilih benda kita nak apa? Yang senang ke yang mengikut peraturan? Mungkin ada jalan yang senang tetapi dia tidak mengikut peraturan. Kita kena fikir itu. Better kita ikut peraturan. Benda adalah berintegriti. Okay. Kalau kita langgar benda tu walaupun cepat dan laju dan menyeronokkan, kalau tak ikut peraturan dia tidak berintegriti. Ingat pejabat mendaftar adalah pejabat yang menjaga benda-benda macam ni. Menjaga peraturan dasar dan sebagainya. Okey. Integriti secara simple dia melakukan perkara yang betul walaupun tiada siapa yang melihat. Okey, ini lebih tepat kalau kita cakap pada waktu sekarang pasal BDR, bekerja dari rumah. Okey. Siapakah yang melihat kita bekerja di rumah? Pasangan kita, anak-anak kita. Adakah Cik Najib datang ke rumah tuan-tuan perempuan untuk melihat buat kerja ke tidak? Kalau Cik Najib buat tu, saya tabik dia lah. Okay. Tak ada siapa ketua jabatan yang buat begitu. Sebab kita percaya kepada staf kita untuk melaksanakan tugas walaupun di luar, jauh daripada mata. Tapi dekat di hati. Di mana you all kena betul-betul berintegriti. Kat sinilah menguji tahap integriti kita dalam melaksanakan tugas. Memang banyak cabarannya BDR. Saya pun hadapi cabaran BDR dengan anak PDPR kita BDR. Okay, meeting sana, meeting sini, meeting non-stop dan sebagainya. Tapi kita cubalah balancekan kehidupan kita dengan kerja dan juga keluarga kita dan sebaiknya. Dengan syarat kita melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi juga dan tidak melaksanakan tugas itu perkara lain dah. Okay, nanti ketua jabatan that's why dia perlu pemantauan. Okay, ketua jabatan kan ada borang-borang semua tu. Itu adalah you all pun kena bagi kerjasama untuk mengisi, melengkapkan borang-borang berkaitan untuk memudahkan ketua jabatan memantau. Okay, jangan hilang pula daripada radar. Jangan pula waktu bekerja ni keluar entah ke mana-mana. Okey. Walaupun kita bekerja dari rumah, kita kena patuhi peraturan-peraturan yang ada. Contohnya nak pergi rumah pejabat pos, nak pergi beli barang, kena isi borang keluar. Dan sebagainya. Walaupun kita bekerja dari rumah. Okey. Okey. Kita ada buku kod nilai dan etika. Saya rasa saya dah pernah explain kepada staf warga, staf pejabat mendaftar. Pilihan Naib Chancellor Bilangan 5 tahun 2019 iaitu pematuhan kepada kod nilai dan etika warga UiTM. Bagi staf yang baru, sila download, sila baca. Ia adalah untuk kita. Di mana kita perlu faham apa yang kita tak boleh laksanakan di UiTM ni. Perkara yang dilarang. Do and don't kat situ lah. Okay, dia adalah code of conduct kita sebagai staf UiTM. Kita nak kupas panjangnya ini. Yang ini kita dah baca. Okay. Kita pergi kepada rasuah. Okay. Bila sebut rasuah ini, kita selalu dengar setiap hari kat surat khabar lah, dekat Twitter, pasal rasuah dan sebagainya. Even mungkin tuan-tuan berada dalam UiTM pernah nampak kelakuan-kelakuan yang rasanya, ini rasuah ni. Jadi saya nak dengar penjelasan ataupun pandangan tuan-tuan, apa itu rasuah. Bukalah Slido tu balik. Ini kita main Slido je. Sebab saya nak interaksi dengan tuan-tuan dan perempuan. Okey, tulis kat situ apa itu rasuah. Okey, buka Slido tadi. Sogokan, salah guna kuasa. Nah, baru 2 orang jawab. Lagi, apa itu rasuah? Menerima hadiah atau suapan, wang atau lain-lain. Lagi, apa itu rasuah?
Kita ada 97 orang partisipan. Salah guna kuasa, memberi hadiah atau wang diberikan dengan niat tidak baik, menerima dan memberi dan menerima yang tak sepatutnya, salah guna kuasa. Hadiah sagawati untuk memudahkan urusan, okey, ganjaran dan sebagainya. Okey. Okey, sogokan suapan, okey. Hadiah sagawati untuk memudahkan urusan. Penerimaan dan penerimaan suapan sebagai upah, ambil beri rasuah, false claim, salah guna kedudukan. Bagus. Okay, rasuah pembaziran merupakan suruhan diberikan pada seorang dengan sebab tertentu bagi memulakan perkara dia dapat diperolehi, disediakan, disegerakan dan sebagainya. Okay. Terima dorongan hadiah upah untuk satu pekerjaan. Penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah melakukan sesuatu. Okay. Menerima sesuatu untuk kepentingan diri individu, sokongan ataupun suapan. Salah guna kuasa, okey. Terima atau beri suapan sebagai hadiah. Okey. Jadi semua kebanyakan ni kita faham apakah yang dimaksudkan dengan rasuah. Okey, kalau ikutkan statistik kes di UiTM sendiri, kalau saya tengok rasuah ni tidaklah satu perkara salah laku yang terlampau banyak berlaku. Ada elemen-elemen tu tapi taklah ke arah rasuah dan sebagainya. Tapi kita risau sebab peluang dan ruang itu ada. Jadi kita nak bersama-sama kita kena hapuskan peluang dan ruang. Okey. Ni kata penerimaan pemberian ruang upah untuk dorongan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan berkaitan dengan tugas rasmi. Ini memang bagus ni. Okey, kita teruskan. Jadi kepentingan kita cara tu dah tahu apa itu rasuah. Okey, di mana rasuah kalau di luar kita lebih dikenali, ada yang dikenali sebagai duit kopi. Okey. Mesti dengar lah kat kampung-kampung kan duit kopi lah dan sebagainya. Saya masa kecil tak tahu apa tu duit kopi. Kalau orang dengar orang tua-tua sembang, oh tak bagi duit kopi ke? Nak kena duit nak minum kopi. Okey. Apa ni duit tu? Okey. Makan suap ataupun makan disuapkan. Tumbuk rusuk. Minyak pelincir. Kalau dengar kat bos-bos cakap tak ada minyak pelincir ke? Dan sebagainya. Itu ada elemen kat situ. Duit Panadol. Pun ada. Ni kes betul kes kalau saya cuba ceritakan dekat satu kes dekat melibatkan seorang magistrat tu. Dia kata Panadol tu, separuh Panadol 500. Definisi dia. Kalau satu Panadol tu 100,000. Cakaplah nak separuh Panadol ke satu biji Panadol. Kalau satu biji 1,000 lah. Itu bahasa dia orang. Bahasa orang-orang yang buat benda ni. Okay. Under counter money. Okay, itu biasa kita dengar kan. Duit bawah meja lah dan sebagainya. Dan apa jua kata-kata pun ini tetap adalah dipanggil rasuah ataupun corruption. Okay. Jadi kita pun dah keluarkan DNA integriti. Okay, bilangan 4 baru ni bersama hapuskan rasuah, rezeki yang halal itu wajib, kukuhkan integriti. Kita ingat kepada warga UiTM pasal kenapa rasuah itu kita patut hapuskan. Okay, kita tolak rasuah, 4 kesalahan rasuah, menerima, memberi duitan palsu, salah guna kedudukan, kuasa. Dan juga kita ada cakap pasal DNA integriti tahun 2018 juga ada cakap pasal jangan salah guna kedudukan, elakkan konflik kepentingan. Semua ni berkaitan dengan rasuah. Okey, di mana kita cuba kaitkan dengan ini pula. Tadi Cik Najib dah cakap gaji kita. Okey. Seronok tak tengok benda ni? Kan? Tengok gaji bulan ni 14. Dan Cik Najib kata tadi minggu lepas dah dapat kan. Alhamdulillah rezeki kan dapat awal. Habis pun awal juga kan. Tengok bulan Julai 14. Okey, Ogos 19. 23. Tak pernah UiTM saya rasa lah sepanjang saya kerja 15-16 tahun di UiTM ni tidak pernah terlewat pun bayar gaji. Kecuali masalah bank. Bank tak apa nak bayar.
Okey, biasanya on time ataupun lebih awal. Okey, bersyukurlah kita. Okey, dan dapat gaji on time. Okey, gaji pula bonus pula akan dapat banyak bonus kita dapat sebulan 2 bulan. Oh, okey, ataupun 500 dan sebagainya. Kita adalah banyak benefit kita sebagai staff UiTM. Jadi bila kita kaitkan dengan rasuah dan sebagainya ini dengan gaji kita ini, adakah kita rasa gaji kita itu berkat? Itu kita nak jawab pada hari ini bersama-sama lah. Okay. Bila kita tengok tu, kita kena faham rasuah itu kita cakap tadi macam-macam je kan. Okay. Kita tengok bila kita cakap keberkatan tu, kita rasa tak, pernah nampak tak? Kena fikir tak apa berlaku pada masyarakat luar sekarang. 100,000 rakyat Malaysia bakal hilang kerja. Okay, actually di berita lama sekarang ni dah banyak dah hilang kerja. 2 juta hilang kerja. Penganggur makin ramai. Okay. Alhamdulillah kita di UiTM ini okay, Wan dah masuk kerja UiTM, betul-betul bersyukurlah, kerjalah dengan baik. Apa yang membimbangkan saya, mendukacitakan saya apabila duduk di integriti itu, saya dapat laporan orang yang kerja even baru 6 bulan, 7 bulan dah buat perangai. Tak datang kerja, tak dengar cakap ketua jabatan, mempersoalkan ketua jabatan punya keputusan. Okay. Itu mendekat satu benda yang tak betul. Kita dah kenalah bersyukur. Okay. Orang kat luar sana ramai yang nak bekerja. Okay. Ada kes kami dah bawa ke tata tertib. Buang kerja. Okay. Bila buat rayuan menceritakan bahawa dia memang tekanan hidup sekarang, tak ada kerja, umur dah tua, orang tak ada siapa nak ambil dia kerja, anak ramai. Kat situ ada kesalahan kat situ sebab dia melakukan kesilapan dia. Tapi nak macam mana, hukuman telah diberikan. Okay. Kesalahan telah dibuat. Jadi kita terpaksa juga kekal ke hukuman dia, buang kerja. Jadi kita yang dah masih ada bekerja ini, janganlah melibatkan diri dalam kekerasan laku, termasuklah rasuah. Okay, jagalah keberkatan gaji kita, bersyukurlah dengan apa yang kita ada, duduk di rumah, okay, bekerja di rumah, gaji on time dan sebagainya. Okay, benda-benda tu kena ada, keinsafan tu kena ada, okay, supaya kita lebih bersemangat untuk bekerja dengan penuh integriti. Timbalan pendaftar pesyarah syarikat dereman 5 hari, bukan di UiTM lah. Kalau UiTM saya tunjuk di sini lah, saya ada. Okay. Kenapa kena buat tuntutan palsu? Okay. Janganlah satu hari nanti timbalan pendaftar UiTM ditangkap dan sebagainya. Tanah memalukan imej. Sebab kita kata tadi kita adalah UiTM, warga UiTM. Apa-apa pun akan carry nama UiTM. Dan media ni suka akan kaitkan apa-apa dengan jabatan organisasi. Contohnya orang tu dah bukan dah staf UiTM. Keluarkan berita bekas staf UiTM terlibat dengan rasuah. Padahal orang tu dah lama berhenti kerja contohnya. Media akan cuba mainkan elemen kat situ. Jadi kita sentiasalah jaga nama baik kita. Okey. Palsu sain sapu 144,000. Ini seorang bekas pembantu eksekutif akaun Majlis Agama Islam Negeri 9. Mengaku bersalah 60 pertuduhan pecah amanah. Jadi janganlah tengok dia kata, saya kata tadi dia gunakan nama organisasi, dia akan cakaplah seorang bekas ataupun bekas pembantu operasi, seorang kerani di pejabat pendaftar UiTM ditangkap ataupun dan sebagainya. Jaga nama baik kita sepanjang masa. Mana mengikut sektor cenderung pada rasuah daripada SPRM. Okey, perolehan, penguatkuasaan, pentadbiran, kita banyak pentadbiran dan juga mungkin ada tuan-tuan terlibat dengan perolehan, agak berisiko tinggi berlakunya rasuah. Okey. Jadi kena sentiasa jagalah kita punya credibility. Okey, rasuah tadi ada yang cakap penerimaan atau pemberi suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasminya. Faham tak bagaimana itu ia berlaku? Okey. Untuk melakukan atau tidak melakukan. Contohnya lah, okey, simple lah. Kalau dekat jabatan tuan-tuan dan puan-puan ada membuat bayaran kepada pembekal. Okey, pembekal tu kata dia minta kita proses awal dari dia punya claim. Okey, tolonglah claim awal ubat. Saya bagilah sikit RM50 setiap kali claim tu. Walaupun dia proses lambat tetapi sebab dia bagi RM50 tu, kerani kewangan tu akan rasa cepat membuat dia punya.
Sebab ditunggu nak dapatkan duit balasan RM50 contohnya. Itu untuk melakukan atau tidak melakukan, mungkin dia tidak membantu ataupun tidak melakukan satu kerja yang menyebabkan kerugian kepada organisasi dan sebagainya. Okey, simple je. Okey, di mana kalau kita nak tengok elemen rasuah itu, kita simpelkan pada A, B, C, D. Okey, A, B, C, D. Di mana A itu merujuk pada ambil. Okey, B itu beri, C itu claim ataupun tuntutan palsu. D duduk, merujuk pada salah guna kedudukan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat ABCD simple. Boleh kita faham apa itu kesalahan rasuah. Manakala dari segi bentuk rasuah pula, dia pelbagai. Dia boleh datang daripada sebut wang. Wang kita biasalah kan, terima wang, okey, dan sebagainya. Okey, wang transfer, okey, wang under table datang ke pejabat, letaklah sampuraya dan sebagainya. Hadiah. Okey, datang ke pejabat berdaftar bawa hadiah. Hadiah apa? Okey, hamper. Hamper tu berapa nilai dia? Itu kita akan cerita pasal hadiah nanti. Jawatan, okey, kau buat ni, aku bagi kau jawatan, aku bagi kau naik pangkat. Ini adalah bentuk rasuah juga. Okey, diskaun, okey, bagi diskaun kedai. Contohnya, you bagi tolong ni, nanti you datang kedai, I bagi you contoh diskaun untuk repair kereta. Okey, sebab dia ada projek bengkel dengan UiTM contohnya. Okey, bonus. Okey, ini untuk company lah. Kalau UiTM, mungkin bonus kita memang statik lah. Okey, perkhidmatan, macam-macam bentuk perkhidmatan yang boleh diberikan bentuk rasuah. Okey, sepertinya perkhidmatan seks ke sebagainya. Okey, upah untuk melakukan suatu pinjaman tanpa faedah dan sebagainya. Benda-benda ni adalah antara bentuk rasuah di mana boleh berlaku. Okey, jadi kita kat pejabat berdaftar tu, tuan-tuan dan puan-puan kat pejabat berdaftar akan nampak peluang. Apakah peluang yang akan dapat bentuknya? Okay, ada banyak proses kerja melibatkan orang luar walaupun dan juga orang dalam. Okay, contohnya untuk kenaikan pangkat. Okay, bagaimana? Mungkin you boleh masukkan dokumen dia, dokumen yang tak lengkap. Tak apa, terima dulu, kemudian nanti aku bagi duit, kau masukkan lagi dokumen aku kemudian, contohnya. Dah pelbagai lagi. Itu benda-benda macam tu kena hati-hati. Okay, bentuk-bentuk rasuah ni boleh terjadi. Bukan kepada ketua jabatan saja ya, kepada semua staf kita boleh terdedah kepada bentuk-bentuk rasuah ini. Jangan kata, saya kerani je, saya tak buat keputusan pun. No, kalau you terlibat dengan proses kerja itu, kalau mana proses itu melibatkan kelakuan, salah laku you melibatkan rasuah itu berlaku, salah laku itu berlaku, you boleh didakwa juga. Okay, so berhati-hati. Okay, bila kita sebut pasal A, ambil mana-mana orang atau ejen meminta menerima suapan rasuah sebagai balasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perkara. Seksyen 16 ataupun dan 17A Akta SPRM tahun 2009. Mana contohnya, Jurutera Kanan UiTM Cawangan Cameron Highland telah meminta duit daripada kontraktor pembersihan sebagai balasan memperakukan kerja pembersihan yang dibuat tanpa mengikut spesifikasi kontrak. Contoh je lah. Okay, mula-mula pinjam. Okay, pinjamlah duit 100. Minta duit 100, 200. Kontraktor tu for sure akan bagi. Sebab dia tahu orang tu akan memudahkan proses claim dia. Dia minta. Sebab pernah ada satu kes, boleh saya share kat sini. Dia memang minta time-time raya, hujung-hujung bulan, tengah-tengah bulan dia akan minta duit. Kontraktor terpaksa bagi dan lain sekali kontraktor tu tidak berpuas hati, dia pun buat laporan. Dan staf berkenaan telah ditahan dan telah disabitkan dengan kesalahan rasuah dan telah dibuang kerja pun. Okay, jangan terlibat. Menawar ataupun memberi rasuah. Mana-mana orang yang menawar memberi rasuah kepada seorang ejen pegawai awam sebagai balasan untuk melakukan atau tidak melakukan satu perkara berkaitan hak ehwal ejen pegawai awam tersebut. Ini memberi. Contohnya sama ada kita beri ataupun orang luar bagi pada kita lah. Okay. Contohnya, warga Singapura memberi wang rasuah kepada penguasa Malaysia agar tidak ambil tindakan terhadap kesalahan dilakukan di bawah Akta Pengetahuan Awam Darat dan Akta Pengetahuan Jalan 1957. Ataupun contohnya, staf UiTM memberi rasuah kepada ketua unit integriti agar tidak mengambil tindakan tata tertib kepadanya. Contoh, tak berlaku. Tak berani, tak siapa berani buat cerita kat saya. Okey, dan sebagainya.
Tuntutan palsu. Okey, claim C ingat C. Mana-mana orang menggunakan atau mengemukakan dokumen tuntutan, contohnya pesanan kerajaan, resit dan impos yang mempunyai butiran atau maklumat palsu dengan niat memperdayakan prinsipalnya atau pejabat majikan. Ini ada yang selalu berlaku. Not selalu, banyak berlaku di mana tuntutan palsu in term of you punya mileage contohnya. Okey, tuntutan palsu daripada penginapan hotel, tuntutan palsu daripada MC palsu pun dikira tuntutan palsu. So, jangan terlibat. Sebab kalau untuk kes-kes palsu ni, kalau UiTM, biasanya kes tata tertib, kita akan buang kerja. Kalau MC palsu, biasanya kita buang kerja. Tahun lepas, kita dah buang dua orang sebab buat tuntutan palsu itu bawah MC. Dan dalam proceeding, untuk berapa orang lagi buat tuntutan palsu dalam claim dia. Kita memang serius pasal tuntutan palsu. Contohnya, kerana kewangan UiTM cawangan Genting Highland mengaku bersalah terhadap tuntutan mengemukakan dokumen palsu berjumlah 4,500 pada tahun 2019. Tertuduh didakwa kerana telah menggunakan satu dokumen iaitu dalam pengesahan penerimaan perkhidmatan atas pesanan kerajaan bagi perkhidmatan penyediaan makan dan minum program pelajar di Dewan UiTM Genting Highland pada 31 Julai 2019 yang berjumlah 4,500 yang mana sebenarnya tidak disalurkan. Okey, nampak tak kat sini? Jawatan ni adalah kerana kewangan. Kenapakah dia ni boleh berlaku? Sebab ada peluang dan ruang ke mana dia adalah yang menguruskan proses kewangan itu. Okey, dibuat program, walaupun tak ada program, dia kerja kertas kerja, dia buat program dan sebagainya, kertas kerja, dia buat proses pembayaran dan sebagainya, semua dia uruskan. Dia nampak peluang kat situ. Jadi banyaknya kita kena tingkatkan lagi SOP kerja kita. Itulah pentingnya kawalan kat situ. Okey. Menggunakan ataupun ini dia duduk salah guna kedudukan. Menggunakan kedudukan jawatan untuk suapan. Pegawai badan awam menggunakan kedudukannya dalam membuat keputusan atau mengambil apa-apa tindakan berhubung dengan sesuatu perkara di mana dia, saudara atau sekutunya mempunyai kepentingan. Okey. Contohnya, salah satu masyarakat tender pembekalan, Rektor memfungsikan masyarakat pemilihan tender pembekalan di UiTM Cawangan Bukit Tinggi, di mana telah menggunakan jawatan beliau dengan meluluskan dan memberikan tender tersebut kepada syarikat yang dimiliki oleh isterinya sendiri. Ini salah guna kedudukan. Okay. Contoh lain, timbalan pendaftar di bahagian pengambilan staf, telah melantik adiknya sendiri sebagai staf, di mana dia terlibat dalam proses pemilihan dan sebagainya. Itu pun boleh kira rasuah sebab salah guna kedudukan. Jadi tuan-tuan pun kena hati-hati sebab ada juga kes bukan sahaja ketua jabatan ada yang tu staf itu diamanahkan oleh ketua jabatan dia untuk mencari pembekal, untuk membekalkan peralatan di makmal. Dia dengan sebaiknya telah mendapatkan 2-3 quotation dan salah satu quotation daripada syarikat milik isteri dia. Dan dia tidak buat peristiawan kepada ketua jabatan dan bila kita siasat memang terbukti, memang dia yang buat, memang ada kaitan dan telah dikenakan tindakan tata tertib. So, hati-hati kat situ. Okey. Tadi kita tengok A, B, C, D. Okey, bagi ini, kes ini agak-agak ni apa? Bekas setiap seperti terima rasuah dan meminta suapan berjumlah 6.3 juta. Ini adalah kategori ambil. Okey, A. Lelaki Bangladesh didenda 10,000. Okey, kerana bagi rasuah. Ini adalah B, beri. Okey. Buat tuntutan palsu. Okey, ni kita fahamlah. C, claim. Okey. Bekas nak Chancellor UPSI didakwa salah guna kuasa. Ini adalah duduk salah guna kedudukan. Bila tuan-tuan dan puan nanti baca berita nampak, kenapa dia ketangkap ni? Elemen rasuah apa? Oh, dia salah guna kuasa. Okey. Oh, dia beri rasuah. Ini sebab salah guna kedudukan. Ataupun ini adalah tuntutan palsu. Jadi kita faham dah konsepnya. Okey. Hukumannya penjara tidak lebih 20 tahun dan 5 kali nilai suapan atau 10,000, mana yang lebih tinggi. Penjara tidak lebih 20 tahun dan bukan atau dan 5 kali ganda suapan atau 10,000, mana yang lebih tinggi. Apakah yang menyebabkan rasuah itu berlaku? I think kat sini kita boleh relatekan bersama-sama. Financial pressure itu paling tinggi sekali. Kos sara hidup yang tinggi. Zaman sekarang ini, semua orang kata staf kerajaan memanglah banyak duit, gaji on time sebagainya. Tapi lupa kita pun ada pasangan, ada keluarga. Mungkin ada kalangan kita yang
pasangan tidak bekerja dan sebagainya. Kos sara hidup memang tinggi sekarang. Minyak pun dah naik dan sebagainya. Masalah hutang, yes, tidak dinafikan. Okey. Kalau tengok rekod-rekod staf UiTM sendiri pun agak menggusarkan apabila hutang-hutang yang tinggi. Ada orang take home pay RM1, take home pay RM100. Apa nak hidup? Hidup bermewah-mewah. Ini pun satu penyakit juga. Dah tak ada duit, hidup nak mewah. Kata nak pakai kereta H saja, tak nak pakai kereta Proton. Sebagai contoh lah. Tabiat berjudi. Itu adalah antara financial pressure. Ataupun work pressure. Tidak naikkan pangkat. Aku kerja dah lama tak naik pangkat. Aku ambil lah duit sikit. Bolehlah cover balik kan. Dengan gaji orang naik pangkat. Contohnya. Gaji tak setimpal dengan kerja lakon. Kerja banyak-banyak, gaji siput je. Contoh. Penilaian SKT yang rendah yang tidak patut. Ini work pressure. Jadi dia mulalah merasuah penilai pertama dia untuk bagi markah. Sekarang Cik Hafiz jaga SKT kan. Cik Hafiz tengok nanti elemen. Okey, bagaimana benda tu boleh berlaku. Peluang kawalan dalaman yang lemah. Ini yang kita kena kuatkan. Okey, you all sebagai staf pejabat pendaftar kena kuatkan kawalan dalaman. You all jaga proses, jaga dasar, jaga mana-mana you all nampak ada ruang dan peluang, pastikan tutup benda tu. Okey, ruang berlaku dalam rasuah dalam prosedur, tiada pemantauan, tiada pengasingan tugas, banyak budi bicara. Semua budi bicara, ketua jabatan, budi bicara sekian. Itu adalah peluang berlakunya rasuah. Rasionalisasi. Orang nak bagi, ambil je lah kan, bukan minta pun. Bos pun ambil rasuah. Takkan aku tak boleh ikut. Ini yang terjadi dekat satu jabatan kerajaan itu. Daripada atas sampai bawah, semua ambil. Itu dah masuk dalam sistem itu, jabatan berkenaan. Kalau masih ingat kes di Sabah dulu, kes di jabatan air itu. Daripada atas sampai ke PO dia semua itu duit berkepuk-kepuk. Sebab apa? Semua dia dapat. Okay? Bukan duit dia pun, dia akan claim kat syarikat. Ini biasalah. Kalau saya tak ambil, orang lain akan ambil. Ini adalah mentaliti. Okay. Jadi saya yakin tidak ada berlaku di jabatan daftar. Tapi ini adalah benda yang kita perlu ingat, antara faktor yang boleh memungkinkan rasuah itu berlaku. Jadi sekiranya dapat tengok jenayah ini wajib melaporkan rasuah ini. Sekiranya gagal dilapor, didenda. Kita pula kena denda. Kalau kita ada orang tiba-tiba datang bagi aku nak bagi rasuah, dijanji tawarkan lebih rasuah, you laporkan je. Sama ada takut bagi SPM, jumpa saya, laporkan pada saya. Tak ada masalah. Sebab gagal melapor boleh didenda tidak lebih pada RM100,000 atau penjara tidak lebih 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Dia minta atau cuba diboleh daripada beliau suapan. Ada orang minta duit pula daripada you all. Kena tahan oleh penguatkuasa dan sebagainya. Laporkan juga. Kalau gagal berlapor, kena ambil tindakan juga oleh SPM. Faham Okey. Ini adalah cerita di sebalik peraturan yang ada di bawah atap SPM dan yang berkaitan dengan rasuah. Okey. Dalam UiTM, saya nak dirondangkan kepada UiTM punya situasi. Kita kena ingat antara perkara yang penting adalah konflik kepentingan. Sebab tadi adalah salah guna kedudukan itu berkait rapat dengan konflik kepentingan. Sebab dalam buku kod nilai dan etika kita terangkan kepada semua warga pasal konflik kepentingan. Di mana ia terjadi apabila seorang staf itu membelakangkan kewajipannya kepada universiti demi untuk kepentingan peribadinya. Dalam atau badan-badan berkanun, tata tertib dan cercas, di mana kita kata staf tidak boleh membelakangkan kewajipannya kepada badan berkanun demi kepentingan peribadinya. Okey, dan seterusnya lah. Ini apa yang kita telah janjikan kepada UiTM dan aku janji pun. Ini saya kata tadi tu. Okey, elakkan konflik kepentingan. Apa-apa kita lakukan kena fikir, adakah berlaku konflik kalau saya lakukan ini? Adakah berlaku konflik kalau saya tidak melakukan ini? That's why lah kalau sekarang ni meeting pun kita akan ada peristiaran kepentingan. Itu bukannya hanya membaca saja, faham? Ia kena faham dan kena pastikan ini dilaksanakan. Bukan saya baca, saya istiakan tiada kepentingan bla bla bla, tapi dalam agenda misalnya ada melibatkan pasal diri dia. Tapi tidak membuat sedaran. Tak betul. Okey. Jadi kita kena laksanakan, praktiskan benda tu dengan sebaiknya. Di mana dalam atap SPM tadi pun ada mengatakan definisi saudara. Apa itu saudara? Iaitu isteri atau suami orang itu, adik atau abang atau kakak orang itu, adik atau abang atau kakak isteri atau suami orang itu,
orang yang punya pertalian nasab langsung ke atas atau ke bawah orang itu, orang yang punya pertalian nasab langsung ke bawah atas atau ke bawah dengan isteri atau suami orang itu, orang yang punya pertalian langsung ke bawah dengan orang yang disebut oleh pengambil, bapa saudara, emak saudara, sepupu atau menantu orang itu. Ini adalah saudara. Okey, apabila melaksanakan tugas kita, kalau melibatkan saudara ini, kena buat deklarasi. Sebab kita takut ada unsur konflik kepentingan sehingga menyebabkan berlakunya salah guna kedudukan. Di mana dalam peraturan mengenai konflik kepentingan, kita ada dua pilihan akademik, garis pandang pengusaha hewan keluarga staf yang belajar di UiTM. Okey, ini semua faham. Dan pengusaha pelaksanaan kod merah dalam proses pengambilan staf di UiTM. Ini memang adalah fungsi utama pejabat pendaftar. Okey, di mana dalam kod merah itu kita ada pengambilan staf. Okey, you all memang laksanakan dengan baik-baik. Jadi siapa yang tak faham sila baca lagi peraturan ni lah. Okey, sekiranya perlu membuat you all ada berlakunya konflik, sila laporkan kepada ketua jabatan. Contohnya ada orang nak buat pelantikan ni, yang mohon tu adalah pasangan dia, ataupun ni bukan adik ipar saya yang mohon jawatan. Sila buat peristihaban kepada ketua jabatan supaya you all masuk dalam kod merah dan tidak boleh terlibat dalam proses pengambilan staf itu. Okey, staf UiTM disarankan melaporkan sebarang konflik kepentingan atau potensi konflik kepentingan yang berlaku kepada ketua jabatan. Sekiranya situasi melibatkan ketua jabatan, laporkan terus kepada ketua unit integriti, terus. Sekiranya nanti you nampak, oh Cik Najib ni tak betul ni konflik Cik Najib. Cik Najib, tak ada lah, ni biasa je lah. Lapor kepada saya. Biar saya cubit sikit Cik Najib tu. Contohlah Jadi kita faham, konflik kepentingan amat penting. Okey, contoh situasi konflik kepentingan akademik. Okey, seorang staf tidak boleh terlibat dalam penilaian akademik yang melibatkan saudara. Ini kita faham lah. Tak boleh kalau melibatkan anak kita belajar dalam kelas yang sama dan sebagainya. Tidak boleh melantik saudara untuk memegang jawatan yang menerima imbuhan dari peruntukan yang di bawah bidang kuasanya. Contohnya pensyarah ada geran pendidikan, dia melantik anak dia ataupun anak saudara ni ke sebagainya, dia jadi sebagai research assistant dia. Tidak boleh. Okey. Penulisan bersama dan penilaian bersama dalam kalangan saudara adalah dibolehkan selagi melibatkan kepakaran serta kerja sebenar disumbangkan oleh mereka yang terlibat. Ini bagi lebih pada pendidikan lah. Contohnya dia buat pendidikan berkaitan dengan projek, dia bidang sains gunaan, tetapi suami dia fakulti bisnes. Bagaimana dia nak pastikan dia nak buat penilaian bersama? Pastikan menggunakan kepakaran masing-masing dalam paper tu ada sumbangan masing-masing lah. Mungkin sains gunaan dikaitkan dengan bisnes dan sebagainya. Tapi kalau tiada sumbangan kepakaran, tidak boleh. Itu bukan satu konflik kat situ. Okey. Urusan pentadbiran yang lebih dekat dengan kita tidak boleh melibat dalam proses pelantikan jawatan, kenaikan pangkat, pindah prestasi tahunan saudara. Okey, pernah berlaku di mana ada staf itu, ketua jabatan membuat pindahan prestasi ke atas isteri dia. Agak-agak markah isteri dia berapa? Usyur lah tinggi. Okey, agak boleh kita ceritakanlah ketua jabatan sendiri tak faham konsep itu. Kita dah bagi teguran kepada dia dan tindakan telah diambil lah. Seorang staf tidak boleh terlibat dalam proses pembelian peralatan, bahan atau perkhidmatan syarikat di mana saudara mempunyai kepentingan dalamnya. Dan seorang staf tidak boleh terlibat dalam sebarang urusan proses mesyuarat berkaitan dengan pelanggaran tata kelakuan yang melibatkan saudaranya. Okey, faham. Ini adalah konsep saudara. Bagaimana pula dengan tunang? Tunang, girlfriend dan sebagainya. Adakah ia akan mendatangkan konflik kemudian hari? Cadangan saya, laporkan kepada ketua jabatan. Contohlah Cik Hafiz, okey, tengok girlfriend saya nak masuk kerja ni, saya melibatkan pengambilan staf. Declare lah kepada ketua jabatan dia. Saya tak boleh terlibat dalam proses pengambilan staf ini sebab staf ini merupakan girlfriend saja. Contoh je lah sebagainya. Okey, faham konflik kepentingan. Ia berkait rapat dengan rasuah. Okey, ini mengenai hadiah. Di mana kita tadi salah satu bentuk berlakunya rasuah boleh disampaikan melalui hadiah. Hadiah itu dalam buku kod nilai etika kita dah cakap dah. Staf UiTM dilarang daripada memberi atau menerima hadiah, keraian berkaitan dengan tugas rasminya dan atau bentuk amount atau nilai hadiah itu tidak sepadan dengan maksud nilai hadiah itu diberikan. Okey, boleh buka dasar pengurusan hadiah kerajaan UiTM di mana definisinya bentuk amount nilai hadiah tidak sepadan. Maksudnya nilai semasa hadiah diterima dalam nilainya dalam bentuk wang melebihi 1/4 MO5 bulanan atau melebihi 500, mana yang lebih rendah. Okey, contohnya lah. Okey, siapa ada di sini? Contohlah Cik Najib lah tadi Cik Najib buat meeting.
buat meeting dengan pembekal dan sebagainya. Di akhir meeting itu, Cik Najib and team dapatlah seorang hadiah daripada pembekal itu. Dia bagi setiap orang yang hadir meeting itu seutas jam tangan yang berharga RM1,000 satu. Itu memang melebihi bulanan ataupun melebihi 500. Memang tidak boleh diterima. Okey, apa yang perlu dibuat? Dalam peraturan kita katakan dia perlu pulangkan kepada pemberi itu ataupun melaporkan kepada ketua jabatan biar ketua jabatan buat keputusan. Tetapi kalau boleh dipulangkan pada masa itu, pulangkan terus dan rekodkan pemulangan itu. Okey. Bentuk amount atau nilai hadiah yang sepadan. Nilai semasa hadiah diberi, nilainya dalam bentuk wang kurang 1/4 emolumen ataupun 500 mana yang lebih rendah. Contohnya, lepas habis meeting yang sama, pembekal itu berikan hamper kepada Cik Najib and team. Hamper itu bernilai dalam anggaran dalam 100 sahaja. Boleh tak terima? Tidak digalakkan untuk terima. Kalau terpaksa terima juga, laporkan kepada ketua jabatan dan ketua jabatan akan buat keputusan. Mungkin dia boleh agihkan kepada staf dan sebagainya ataupun membuat pelepasan hantar ke rumah anak yatim. Kita ada borang dalam buku, dalam peraturan kita tu. Boleh buat. Bentuk amount dan nilai hadiah sepadan tidak sepadan bagi penerimaan tidak berkaitan dengan tugas awam berdasarkan kepada nilai semasa hadiah, peristiwa dan tujuan atau maksud hadiah. Contoh dia, Cik Roslimi nak buat kenduri anak dia berkatan. Okey, pembekal datang. Okey, datang hadiah set golf. Set golf tu bukan untuk anak dia yang berkatan tu, sebenarnya untuk Cik Roslimi sendiri. Itu tak boleh. Tolak je. Kalaulah hadiah itu dia terima dalam bentuk dah siap packing, tak tahu apa dalam tu kan. Okey, dah buka tu nampak, agak ni amat tidak sepadan dengan maksud itu diberikan. Contoh dapat gelang emas dan sebagainya. Okey, laporkan kepada ketua jabatan dalam keadaan segera. Okey, bila laporkan dan isi borang dan ketua jabatan kena buat keputusan segera untuk melupuskan atau memulangkan. Better pulangkanlah kalau lebih pada 500 ataupun tidak sepadan ni. Okey, kita nak menyebabkan konflik. Okey, baru ni ada satu jabatan tu, dia menerima ketua jabatan dia menerima beg tangan. Beg tangan tu walaupun tidaklah berjenama tetapi leather dengan barang-barang lain. Dia tanya saya apa nak buat, saya kata okey, better pulangkanlah. Dia pun dah isi borang, dah pulangkan balik. Tak ada masalah. Pembekal faham kita ada polisi kita. Okey. Okey, tajaan luar. Okey. Tajaan yang diterima dari pihak luar sama ada bentuk hubungan profesional atau tidak yang diberikan untuk menjayakan program jabatan bagi menghadiri seminar, bingkai, persidangan perlu mendapat dan mendapat keputusan pada Naib Chancellor dan takluk pada syarat-syarat yang ditetapkan. Ini kena ingat. Di mana syarat-syarat tajaan ni yang diterima hendaklah diberikan oleh penaja secara sepercuma tanpa sebarang syarat ikatan. Penaja tidak punya apa-apa kepentingan dengan UiTM atau individu yang terlibat dalam proses permohonan dan program yang dijalankan tidak boleh mendapatkan penajaan bagi jabatan kerajaan, ahli politik atau kerajaan negeri. Satu tajaan diberikan oleh penaja secara sukarela dan bukan secara paksaan. Tajaan yang diberikan itu hendaklah digunakan mengikut permohonan tajaan dan apa yang dihasilkan oleh penaja dan kedua-dua pihak perlu menandatangani borang tiada kepentingan. Ini adalah tajaan. Perlu diingatkan tajaan ke sumbangan ke kalau ni whatever lah, orang nak minta tolong ke masukkan akaun peribadi, jangan masuk. Jangan terlibat. Contohnya tajaan ni perlu mendapat kelulusan Naib Chancellor. Dan kalau tajaan ke dalam perlu masuk dalam akaun UiTM, bukan akaun peribadi. Faham Janganlah keluarkan iklan, ini untuk tajaan program ini, program untuk pejabat pendaftar. Sila masukkan ke akaun Cik Hafiz, sekian-sekian, tak boleh. Dia kena masukkan akaun tabung amanah sebagainya selepas mendapat kelulusan pada Naib Chancellor. Benda ni kena hati-hati. Dah faham Saya nak cerita sekarang pekerjaan luar. Apa kaitan pekerjaan luar dengan rasuah? Ini saya panggil rasuah dalam pekerjaan. Di mana ketidakterusan kita, di mana kita mencuri wang rakyat, wang gaji kita, keberkatan gaji kita sekiranya kita melanggar garis paduan pekerjaan luar. Ia adalah satu bentuk rasuah. Rasuah dari segi kata je, rasuah lah. Mungkin tak dikenakan tindakan SPM, tetapi dari segi elemen yang kita nampak, kalau you all melanggar peraturan melakukan kerja ini, kerja luar tanpa kebenaran ataupun peraturan-peraturan berkaitan dengannya, dia menyebabkan satu salah laku. Di mana pekerjaan luar, peringat ia adalah mengambil bahagian sama secara langsung atau melaku tidak langsung dalam berurusan apa-apa urusan komersial, pertanian dan atau perindustrian, mengusahakan bagi mendapatkan apa-apa upah
kerja dengan mana-mana institusi, syarikat, firma atau individu persediaan sebagai seorang pakar memberikan apa-apa laporan atau memberikan apa-apa keterangan sama ada secara percuma atau dengan dibayar upah. Di mana pihak yang meluluskan kita adalah kebanyakannya staf pejabat mendaftar adalah kelulusan kita adalah staf pentadbiran di Shah Alam, pendaftar yang luluskan. Okey. Kalau akademik di Shah Alam, TNCAA, ataupun di cawangan rektor ataupun AMU daripada Naib Chancellor. Okey, faham Di mana pekerjaan luar adalah tidak dilakukan dalam waktu pejabat dan semasa staf itu dikehendaki melaksanakan tugasnya. Ini yang saya kata tadi. Okey, jangan ada rasuah dalam pekerjaan kita sendiri. Tidak akan apa-apa cara cenderung menjejaskan kebergunaan pegawai itu sebagai seorang staf universiti. Okey, ia boleh jadi rasuah juga. Contohnya lah salah guna kedudukan. Orang ada pekerjaan luar, ada syarikat sendiri dan sebagainya. Dalam proses perolehan, you terlibat juga dalam proses penentuan syarikat. You pilih syarikat diri sendiri ke, masukkan duit daripada akaun syarikat dan sebagainya. Ia boleh jadi rasuah. Dan tidak apa-apa dengan cenderung bercanggah dengan kepentingan universiti atau menjaga tidak selaras dengan kedudukan staf itu sebagai seorang staf universiti. Okey. Tidak bercanggah you sebagai seorang pegawai dalam masa sama juga ada job yang lain dan sebagainya. Ini adalah syarat-syarat kelulusan untuk orang melakukan pekerjaan luar. Jadi kalau ada di kalangan staf pejabat berdaftar yang ada melakukan pekerjaan luar, sila dapatkan kelulusan. Bagaimana? Ada borang dia, borang online kita masih belum ready lagi dari HR2U, sekarang masih lagi manual. Isi borang permohonan untuk melakukan pekerjaan luar ataupun kalau ada syarikat, sila isytiharkan syarikat. Okay. Kita tidak menetapkan syarat untuk dapatkan persentage daripada income you all ke sebagainya. Kita hanya menimbang dan meluluskan sahaja permohonan melakukan pekerjaan luar tertakluk kepada syarat-syarat ini. Okay. Janganlah waktu BDR ni lah sibuklah kita nak bekerja. Okey. Banyak kan masa luang kan BDR kan, contohnya kan okey jual sana, buat COD sana sebagainya. Tidak boleh. Nak buat di luar waktu bekerja. Dan selepas mendapat kelulusan ketua jabatan iaitu siapa? You all pendaftar. Faham? Ini adalah bentuk rasuah bagi saya lah. Rasuah kalau kita tidak jujur. Begitu juga keberadaan kita keluar negara, ini adalah benda-benda yang berkaitan dengan bagaimana keberkatan kita dalam bekerja. Okey, rasuah dalam pekerjaan kita bagaimana. Keluar negara, mungkin sekarang ni isu keluar negara tanpa kebenaran ni mungkin agak terpencil sebab susah keluar negara pun tak boleh. Tapi sekiranya dah okey, kita kena siasa dapatkan kelulusan sebelum keluar negara. Okey. Saya terpaksa cakap laju-laju sebenarnya sebab saya lebih masa sejam. Okey. Saya nak sarankan kepada semua yang ada maklumat berkaitan dengan rasuah apa-apa salah laku, datanglah jumpa kami di Integrity. Okey, boleh hubungi saya sendiri, ada nombor telefon saya kat situ ataupun mana-mana pegawai saya. Tapi saya akan kalau untuk melindungi diri, hubungi saya. Sebab maklumat tu dilindungi bagaimana? Kami akan lindungi, kita tidak akan mendedahkan nama yang melaporkan itu selagi mana dia tidak mendedahkan diri kat mana-mana pihak. Contohnya, dia datang ke Integrity ini dia tak whistleblower, dasar perlindungan maklumat. Lepas keluar unit Integrity, dia call kawan dia. Aku dah pergi Integrity lah, sekian. Aku dah buat laporan sebagainya. Itu kami tak cover lah. Okay. Cover ni maksudnya kita akan melindungi selagi mana boleh dilindungi. Kami tak akan mendedahkan nama sebagai pengadu dan sebagainya. Okay. Ada banyak lagi yang kita boleh tengok dalam kita punya garis panduan ni lah. Perkeliling perlindungan, dasar perlindungan maklumat. Okay. Siapa yang boleh tahu yang pemimpin maklumat tu? Hanya saya saja. Ataupun pegawai saya, Cik Syafiq. Okay. Dan kita akan bawa ke jawatankuasa penilaian maklumat. Jawatankuasa pun tak tahu siapa yang bagi. Dan kiranya kita akan bentangkan kes kepada Naib Chancellor. Naib Chancellor pun tak tahu siapa yang bagi maklumat. Kami simpan. Okay. Jadi datanglah kalau ada maklumat sebagainya. Okay. Dengan syarat maklumat begitu dengan suci hatinya, tidak niat fitnah dan sebagainya. Kalau dapat kita siasat ada fitnah kat situ, you all pula kena ambil tekan. Okay. Jadi apakah peranan kita sebagai seorang staf UiTM? Okay, kita dah faham tadi konsep rasuah, konsep apakah daya keberkatan kita tadi kan. Okay.
Okey, peranan kita kena hormatilah, patuhi semua dasar dan polisi mesti. Kalau kita faham, kita patuh kepada semua peraturan, insya-Allah kita akan selamat sampai pencen. Kita akan terdedah dengan peluang berlakunya rasuah. Okey. Sentiasa bersedia untuk bekerja dengan penuh berintegriti dalam apa jua situasi. Ini yang sekarang kita dituntut melakukannya. Waktu kerja pandemik sekarang ni kita kena berintegriti dalam PKP, BDR dan sebagainya. Menjaga keharmonian sama rakas kerja antara staf dan ketua jabatan. Yes. Kalau kita ikut peraturan, kita juga menjaga keharmonian kita sesama rakan sekerja. Okey. Dan sentiasa beraccountability dan amanah dalam menjalankan tugas. Itu yang paling penting lah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Kalau ada soalan, saya open lah soalan. Terima kasih. Serah kepada Cik Najib. Baik, Alhamdulillah, syukur. Terima kasih atas perkongsian ilmu dan maklumat daripada Encik Ridwan Ahmad. Silakan tuan-tuan dan puan jika ada soalan yang ingin ditanya. Jangan malu, jangan segan. Kalau boleh malu nak bercakap, boleh type dekat chat box ni, kita boleh bacakan soalan. Bagaimana jika ada staf yang melakukan kerja sambilan dalam waktu bekerja, menjaga bisnes atau marketing secara online? Dah dapat ni. Kita kena buat di luar waktu bekerja. Okay. Memang selalu. Kadang-kadang kami nampak dekat Facebook. Kami pun ada Facebook yang kita undercover juga. Tengok staf-staf ni yang berniaga. Bila kami dapat maklumat staf kita berniaga waktu bekerja dan sebagainya. Kami cubalah survey-survey. Oh betul. Kadang-kadang kita panggil, kita tegur. Kita minta kita kalau boleh nak bagi pengajaran dululah, teguran dan sebagainya. Tapi sekiranya ada melibatkan tu terlampau obvious sangat, selampau tak buat kerja dan sebagainya, memang kita akan ambil tindakan sewajarnya lah. Okay. Silakan, ada soalan-soalan lain daripada peserta? Okey, surat layang. Okay. Surat layang kita masih terima di unit integriti, tetapi kami pada tahun lepas kita dah tubuhkan jawatankuasa penilaian maklumat, di mana jawatankuasa penilaian maklumat ni dikepengusikan oleh saya sendiri berserta dengan wakil daripada Pejabat Penasihat Undang-Undang dan juga unit pengurusan risiko. Di mana jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk meniti semua jenis aduan termasuk surat layang. Dan jawatankuasa ini boleh melihat kiranya cukup tak elemen dalam surat layang itu untuk kita teruskan siasatan ataupun proses pengambilan maklumat. Jika cukup, kita boleh siasat. Kalau sekadar skeping 2 contohnya, sila siasat Encik N. Dia tak sebut Najib, dia sebut N je. Di pejabat pendaftar. Apakah N itu di pejabat pendaftar? Saya tak tahu. Okey, elemen apakah salah laku kat situ? Tidak lengkap. Jadi memang kita buang je lah. Kami tak layan. Okey, jadi kalau bukan saya nak galakkan buat surat layan, tak. Maksudnya kami akan layan sekiranya lengkap dan sebagainya. Kita bagi peluang jugalah. Okey. Jadi itu antara beza lah, elemen dalam surat itu yang membezakan sama ada ia surat layang ataupun surat aduan. Betul lah tuan Lebih kurang secara tak langsungnya begitulah. Tapi kategori dia masih lagi surat layang. Tapi elemen dalam tu. Tuan, berapa lama proses siasatan dalam kes yang dilaporkan? Dia bergantung. Dia boleh makan beberapa bulan. Okey, dia ikut kes. Ada kes yang paling lama saya rasa yang pernah siasat makan dekat hampir setahun. Sebab apa? Selepas dalam proses mula tu siasatan dilakukan, Niat Chancellor macam tak puas hati dengan hasil siasatan. Dia kata ada benda lagi perlu disiasat. Dia lantik lagi jawatankuasa siasatan lain. Dia boleh. Sebab kita bila menyiasat ni kita nak pastikan yang kita hasil tu betul-betul kalau salah laku, yes, betul-betul salah laku dan kita boleh buat pertuduhan kepada orang yang bersalah dan sebagainya, ataupun kita boleh buat proses pemulihan atau pembetulan di mana-mana saja. Okey, jadi nak buktikan orang tu bersalah ke tidak, kita tak nak menganiaya orang. Kita terpaksa laksana dengan lebih baik, lagi panjang. Tambahan lagi sekarang ni PKP, kita pun memang limitation kita nak pergi turun pergi menyiasat dan sebagainya agak terbatas. Dan sekarang kita pun baru saja mulakan proses siasatan cara atas talian. Alhamdulillah baru saja satu kes kami selesaikan cara talian. Tapi kes yang tidak memerlukan kita turun,
kes yang boleh, contohnya just memalukan, melalui membual dan sebagainya, kes ringan. Kes-kes berat tu mungkin kami tengah study lagi proses dia agar tidak menjejaskan lagi proses kerja tu lah. Tetapi kalau ikutkan jatuh kuasa siasatan punya pelantikan, mereka perlu laksanakan siasatan dalam masa 30 hari. Itu siasatan. Okey, lepas siasatan diserahkan kepada unit integriti, kami akan analisa dia punya siasatan dan kami akan bentangkan kepada Naib Chancellor. Sekiranya Naib Chancellor berhati dan dia kata, okey, kita teruskan bawa ke tata tertib contohnya. Proses tata tertib itu yang akan lagi ambil masa yang panjang. Okey, sebab ada proses prima facie, proses tu keluarkan surat pertuduhan, surat jawapan, okey, proses penentuan keputusan, proses rayuan dan sebagainya, memang ambil masa. Okey. Okey. Maklumat apa diperlukan dalam satu aduan supaya serta mudah silakan. Okey, ingat je 5W1H. Why, when, where dan sebagainya. How. Okey, siapa yang terlibat? Janganlah 5W1H dah ada. Tapi siapa terlibat tak ada. Kita ingat contohnya saya nak buat aduan berkenaan dengan Cik Najib. Okey, satu, apakah Cik Najib, di manakah Cik Najib berada? Cik Najib merupakan timbalan pendaftar di timbalan pendaftar kanan di bahagian usaha perkhidmatan. Okey. Apakah kejadiannya? Pada sekian-sekian tarikh, Cik Najib didapati telah cuba mengorek saya. Okey, siapakah saksi contohnya? Di manakah kejadian itu buat? Melalui medium apa? Sebagainya. Benda-benda kan delay. Jadi senang kami, bila kami nak tanya Cik Najib, Najib pada tarikh sekian kau kat mana? Oh, saya kat rumah. Nampak? Dah kontradik. Ataupun kita tak apa maklumat tarikh. Pada di anggaran bulan 5. Okey, anggaran pun mungkin boleh juga lah. Tapi Cik Najib pada tahun 2020 awak didapati telah melakukan gangguan seksual contohnya. Tahun 2020 tu bila? Macam mana kita nak Cik Najib nak buktikan dia tak bersalah? Macam mana kita nak buktikan Cik Najib bersalah? Jadi elemen-elemen tu kena penting perlu ada lah. Contohnya lah 5W1H. Okey. Lagi? Ada soalan lagi daripada peserta? Silakan, kita mungkin boleh terima 1-2 soalan lagi. Okey, baik, ada soalan seterusnya tu. Apakah punca utama penjawat awal menerima rasuah? Adakah disebabkan gaji yang kecil atau sebaliknya? Silakan tuan. Okey. Tadi kita tengok kan ada berapa banyak punca faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya rasuah. Okey, dia tak melibatkan, tak mungkin boleh kita katakan gaji kecil. Ada yang gaji besar pun masih lagi ambil rasuah. Dia bila adanya peluang dan ruang, ada juga proses sebab ada kawalan yang kurang, ada juga tekanan-tekanan lain, push factor yang menyebabkannya tu. Okey, yang saya cerita ada seorang magistrate itu, hakim pun terima rasuah. Sebab apa? Sebab masa tu dia nak duit banyak. Duit dia dah banyak, tak cukup, nak banyak lagi. Okey, begitu juga dengan mungkin kita kata engineer ke apa. Okey, dia sebenarnya tak ada apa pun tapi ada peluang. Tiba-tiba kau tak datang. Kau jom aku belanja makan. Nah, ambil duit sikit belanja untuk raya. Dia terima pada niat pada mulanya untuk dia tolong. Dan lama-lama tu dia rasa macam satu benda tu wajib tak dia dapat. Lepas tu bila salam, salam kosong saja, mesti dah ada something. Macam bila ada peluang dan ruang tu. Dan satu cerita. Ada satu kes rasuah yang melibatkan pejabat awam lah, bukan UiTM lah. Dia melibatkan seorang ustaz. Bukan ustaz je, bawah tertinggi juga, tapi dia amat alim. Orang ni cuba masuk untuk bagi rasuah, semua dia tolak. Bagi duit tak nak. Dia tolak dengan baik, saya tak nak lah. Dia bagi perempuan pun tak nak. Orang alim yang tak nak, saya tolak everything. Orang yang nak bagi rasuah itu, dia kaji. Dia kaji orang ni rupanya dia minat dengan Al-Quran. Dia pun pergilah beli Al-Quran yang kecil yang daripada Turki, yang cantik tu dia bagi. Orang tu berterima, walaupun bagi rasuah Al-Quran. Dan dia telah terjebak dan telah dibinakan. Jadi dia boleh berlaku, sebab tu saya kata ada peluang dan ruang berlaku dengan rasuah. Dia tak kira siapa, walaupun berbatu operasi pun boleh ambil rasuah. Berbatu operasi, peluang dia apa? Dia nak hantar atau tidak surat itu. Contohnya lah. Nak hantar atau tidak dokumen tender itu. Contohnya. Banyak peluang berlaku kat situ. Menyebabkan berlaku terdedah pada rasuah. Okey. Baik. Mungkin kita boleh terima soalan yang terakhir.
untuk sesi pada kali ini. Silakan. Okey, saya start je kot. Okey. Baik. Tujuh batal Ha. pengalihan lisan melaksanakan tugas tidak mengikut prosedur. Bagaimanakah kaedah untuk protect diri? Okey. Ini biasa soalan ni keluar. Okey. Satu ya, kita kena amalkan logbook kita lah. Okey, logbook kita arahan daripada siapa. Dan kalau boleh, kalau lebih mudah, mintalah dia emailkan ataupun catat kat mana-mana. Itu untuk protect diri kita. Saya tahu ada ketua-ketua data yang nakal sikit, dia tak nak bertanggungjawab. Sebab saya pun pernah berhadapi juga benda-benda macam tu kan. Jadi saya minta okey, just email kepada saya ataupun catat. Ataupun dia tak nak buat macam tu, okey. Kita catatkan, okey, ini adalah arahan dia pada tarikh bila, diberi arahan untuk sekian-sekian, apakah bukti dia, saksi dia dan sebagainya. Jadi untuk protect diri kita. Bawa buku tu, simpan benda tu. Kalau jika berlaku apa-apa, okey, ini rekod-rekod dia. Okey, untuk protect diri kita lah. Okey. Memang tapi ketua jabatan tu kalau boleh maklumkan juga pada ketua kepada dia. Supaya ada teguran yang boleh diambil lah. Okey. Jadi kita secara simpul ya, kita faham saya just nak kaitkan dengan keberkatan lah gaji kita, apa yang kita buat, kita nampak rasuah itu bukan saja A, B, C, D tetapi boleh datang dalam pelbagai bentuk. Even saya kata tadi, pekerjaan luar tanpa kebenaran, buat kerja luar waktu bekerja, ponteng kerja dan sebagainya adalah satu bentuk rasuah juga bagi saya. Jadi kita kena sentiasa mengejar keberkatan kita tu sendirilah. Okey, at least kita berusaha ke arah itu. Kalau dah pernah buat, kita berusaha ke arah itu untuk mencari keberkatan kita. Okey, kalau tak boleh, tegurlah kawan-kawan kita juga yang kita nampak, awak dah tersasar jauh ni. Kembalilah ke pakai jalan contohnya. Okey, mungkin duit tu mungkin tidak ada masalah bagi kita. Bukan rasuah duit, tetapi rasuah-rasuah lain yang membesarkan kita. Okey, saya serang kepada sini saja. Saya ucapkan terima kasihlah kerana mengajukan program ni. Baik, Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT kerana dalam tempoh lebih kurang 1 jam 30 minit kurang lebih, Syed Ridwan Ahmad, terima kasih sekali lagi, sekalian penghargaan dapat memberikan kita banyak input-input, pemahaman dan juga nota-nota penting lah yang supaya kita sama-sama dapat mengadaptasi, mengamalkan lah, insya-Allah. Baik, dengan ini berakhirlah sesi kupasan DNA Integrity bilangan 4 tahun 2021 pada petang ni. InsyaAllah moga kita ketemu lagi di lain sisi kupasan. Diharapkan segala yang baik itu datang dari Allah Ta'ala, segala yang kelemahan baik dari segi saya moderator dalam mengendalikan sesi pada petang ini, hanya itu adalah kekilapan saya sebagai manusia lemah. Baik, kalau dengan itu saya sudahi majlis kita pada petang ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, jaga SOP. Assalamualaikum, bye bye. Salam, terima kasih semua. Jangan lupa isi link kehadiran pada form yang telah di-attachkan pada chat box ni. Terima kasih. Jumpa lagi.